Jasamu dikenang, budimu tak terbilang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang. Dengan ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Hormat Datuk Ketua Pengarah Perkhidmatan Veteriner untuk memberi sepatah dua kata ucapan aluan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana pada hari ini kita akan berada bersama dalam satu majlis yang sangat signifikan pada hari ini, kerana hari ini kita akan melihat upacara clock out oleh Bu Hassan. Dia dalam senyuman. InsyaAllah saya pun akan menyusul kemudiannya. Kita juga pada hari ini akan mengadakan upacara penyerahan tugas kepada pegawai-pegawai yang baru saja menerima watikah daripada Ketua Setiausaha Negara. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana begitu lama kita di bahagian direktorat ni dalam kesunyian. Bila saya lalu pagi-pagi tengok terlompong, saya punya carta organisasi ya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan adalah terisi balik ya. Baliklah isi penuh balik. Untuk sementara waktu. Nampaknya Ketua Setiausaha Negara telah menyahut seruan wanita UMNO menambahkan dia punya kota gender bagi balance kerana jabatan kita ni, gender kita ni dah lebih banyak perempuan daripada lelaki. Alhamdulillah, kita ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi tahniah kepada Kamarudin Maisa yang telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Veteriner, Datuk Qaza Nizamuddin yang dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan, ada Dr. Zaliha sebagai Pengarah TBS, dan juga terus ini di bahagian komoditi. InsyaAllah saya lepas ini akan ada lagi ya proses kenaikan pangkat. Mungkin selepas saya berpencen ada lagi lah ya. Mungkin Dr. Zaliha pun nak pencen juga. Tetapi mungkin sedari akan bertanya-tanya bagaimana disusun begini, dibuat begini, ialah untuk memastikan bahawa proses jangan jadi macam berulang peristiwa macam sekarang lah ya, di mana ketua pengarah bersendirian ya, berkelana ya. Yang nak ambil cuti pun susah kan. Kesianlah kepada ketua pengarah kan. Jadi mungkin ketua pengarah yang akan datang ni tidaklah akan menghadapi keadaan begitu lagi ya, kerana disusun begitu rupa supaya supaya ada bertakak-takak sikit. Ini kita buat wanggu dia tak boleh macam tu ya. Dan insyaAllah yang harapan saya kepada semua kita punya pegawai kita untuk memberi kerjasama kepada mereka-mereka yang telah dilantik ya. InsyaAllah kalau kita bekerjasama dan kita memastikan bahawa perjalanan organisasi kita ini berjalan lancar, kita dapat menggerakkan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat. Amanah yang dan kita cuma kerajaan boleh menentukan gaji ya, tapi yang menentukan rezeki ini orang lain, bukan kerajaan. Kerajaan tak boleh tentukan rezeki. Kerajaan boleh tentukan gaji, tapi rezeki ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan datang rezeki ini dalam berbagai bentuk. Kena yakinlah dengan kekuasaan ilahi. Jadi kadang-kadang kita terlalu taksub dengan figure, bukan dia maksud begitu ya. Akhirnya saya sampai ke part yang kedua, iaitu nak mengucapkan terima kasih terutama kepada Dr. Abu yang akan berpencen. Sebenarnya dia, macam saya kata tadi lah, Dr. Abu rasa lapang dada ya. Jadi saya nak mengucapkan tahniah kepada Dr. Abu lah. Kerana akhirnya sampai kepada perjalanan bagi kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan ini. Dan kita memohon maaf, lebih kurang, minta halal, minta maaf, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
yang berbahagia Datuk Azmi Zakaria, Ketua Pengarah Pemerintahan Veterina, Dr. Kamarudin Medisa, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Veterina, Datuk Dr. Kuazan Nizamuddin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, Dr. Rusini alias pengarah ataupun bakal pengarah kanan bahagian pembangunan komoditi ternakan yang berkuasa 16 hari Isnin nanti. Begitu juga kepada Dr. Zaleha yang akan menjadi pengarah kanan bahagian pembangunan bahagian pengurusan biosecurity dan SPS juga mulai hari Isnin nanti. Pengarah bahagian tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya rasa excited atau bahasa Melayu bahasa sekarang ni teruja. Sebabnya saya rasa excited tu mungkin sebab saya dah lama bertugas dan akhirnya lagi 2 hari sampai ke garisan penamat. Jadi mungkin itu. 2 minggu lepas saya menikahkan anak saya. Saya tak berapa excited macam hari ini. Sebab itu rasanya adalah satu yang agak biasa. Dan saya sendiri menikah pun tak adalah excited macam ini. Mungkin jadi pada hari ini rasanya ada excitement kerana mungkin ini once in a lifetime lah kita sampai ke garisan penamat. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Datuk Azmi tadi, ia adalah satu pencapaian lah bagi sebab ada juga orang yang tak sampai ke penamat ataupun mungkin halfway dia bertukar ke jabatan lain atau berhenti dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya dapat mencapai tersebut. Dan apabila kawan-kawan saya tahu even daripada UK pun bila email tu dia memberi congratulations, saya pun fikir kenapa dia congratulate. Rupanya memang itu pada dia adalah satu achievement. Seperti nyatakan oleh Datuk tadi, saya bermula bertugas dulu semua bermula di IBM ataupun institut dulu namanya Institut Haiwan di Kluang ya. Pada tahun 81, kemudian posting lah masing-masing. Bermula di Tanah Merah Kelantan, waktu itu Datuk Azmi adalah timbalan pengarah DBS Kelantan. Datuk Aziz ketika itu bekerja dengan GTZ ataupun pasukan daripada Jerman untuk mewujudkan sistem ataupun ada beberapa projek yang dibangunkan. Lepas tu saya bertugas dan di Kelantan oleh kerana saya bekerja di ladang dan memang namanya pun ladangnya tempatnya di Tanah Merah. Jalan ketika itu pun Tanah Merah yang dibaiki setiap hujung tahun. Kemudian banjir. Kemudian hujung tahun sekali lagi dibaiki. Tak tahulah Dr. Zul mengalami perkara yang sama atau tidak. Pembaikan jalan tu akan dibuat pada hujung tahun. Mungkin macam kita tahulah proses tender dan sebagainya, akhirnya projek bermula pada hujung tahun. Kemudian banjir. Itulah yang berulang-ulang. Jadi daripada di Tanah Merah tu cuti hari Jumaat. Pada hari Jumaat lah selalunya Ketua Pengarah dan juga pegawai kanan daripada HQ di KL datang weekend. Dan kebetulan saya ingat 3-4 kali dia datang, saya tak ada di situ. Kemana? Sebab saya balik Melaka. Akhirnya Datuk Pengarah waktu tu Datuk Osman Datuk Osman Din pun kata pindah ke Melaka. Pindah ke Melaka di mana tempatnya PPS. Satu trik yang saya pelajari adalah penternak India, dia nak peras susu, dia akan letak air dulu dalam berdi. Itu memang saya jumpa lah. Kenapa letak air dulu? Sebab berdi dia adalah stainless steel kan? Supaya bila susu dia tidak berbunyi kuat
Kalau dia kosong, dia akan bunyi kuat. Bila dia bunyi kuat, lembu terkejut, jadi susu tak keluar. Itu dia punya logic, punya explanation. Tapi kemudian kita selalu juga lah tengok kenapa mastitis ataupun kenapa susu positif alkohol selalu berlaku hujung tahun. Dan kita selalu salahkan dari baby sebab dia tidak terima susu. So sebenarnya alkohol test ni telah dibuat di US pada tahun 1864, tak silap saya. Dan kita pakai lagi. Dan sebenarnya dia banyak sebab ni kenapa dia positif, bukan disebabkan oleh penyakit dan sebagainya lah. Lepas tu saya jadi pengarah negeri, maka agak lama dalam 7 ke 8 tahun. Dan sebenarnya di situlah saya belajar sendiri untuk mendapat MBA. Sebabnya kerana saya rasa tercabar. Tercabar kerana apa? Kerana penternak-penternak. Di Melaka kita punya ramai penternak komersial. Penternak ayam, penternak babi dan sebagainya. Bila datang meeting, di antara mereka dia bercakap tentang bisnes, menggunakan apa? Istilah-istilah yang saya tak faham. Jadi saya buat part time lah. Habis pukul 4.30 atau pukul 5, terus pergi PM kelas start pukul 6 sehingga pukul 9. 3 kali seminggu. Dari Aikro Melaka pergi situ. Waktu tu tak ada komputer, yang ada fax machine saja. So kalau nak compare notes, nak compare assignment, pakai fax je lah dengan kawan-kawan kan. Jadi alhamdulillah saya dapat graduate dalam masa 2 tahun, sama seperti orang yang buat full time. Dan selepas tu saya try, saya test market, boleh tak dengan MBA ni saya buat dapat kerja yang lebih. Memang boleh dapat, tetapi apa yang dia ambilnya adalah masa kita. Masa kita, maknanya dia kata boleh bekerja dengan company, tetapi dia kata kalau hari Ahad, dia kata syarikat tu ada juga dia punya cawangan di Kelantan dan di Terengganu. Hari Ahad kena pergi Kelantan dan Terengganu. Jadi tak yalah lebih baik kerja dengan jabatan, sebab dia lebih mudah ataupun menyenangkan kita. Okey, jadi kemudian kita tahu daripada Melaka saya pindah di sini, unit daging, kemudian memulakan IPB, kursus di IPB, kursus pengurusan, dan balik ke rancang, kemudian PSTT. Saya jadi pengarah PSTT sebab saya minta dengan Datuk Mus waktu itu, saya nak akhiri karier saya, sebab saya bermula di ladang, di Tanah Merah, saya nak akhiri di bahagian PSTT. Tapi rupanya kerajaan sambung lagi 56 kan, jadi 58 dan 60. Jadi dia tak tamat di situ, tamat di sekarang ni di komoditi. Itulah dia punya sedikit. Tapi banyak pelajaran sebenarnya yang saya perolehi, terutamanya tentang perhubungan, tentang yang penting pada saya adalah yang ini pun Datuk selalu sebut tentang passion ataupun ketekunan dan minat kita tu perlu berterusan. Dan satu lagi adalah patient, sabar. Sebab kesabaran ni perlu ada, sebab kalau kita tak sabar memang tak selesai. Itu sebabnya kadang-kadang projek kita halfway kita dah buka dengan projek lain sebab kita tak sabar. Jadi banyaklah perkara sebenarnya yang kalau saya sebut di sini, banyak suka dan dukanya, banyak juga ada masanya teruja, ada masanya kecewa, ada masanya gembira, ada masanya tidak dan sebagainya. Walaupun saya amat berterima kasih kerana mempunyai rakan-rakan dan juga pegawai yang banyak membantu dalam menjalankan tugas, dan juga yang ada yang sanggup sama-sama, dan yang tak sanggup pun saya tak ada masalah. Sebab memang dalam any organisation kita dapat pegang 20% pun dah cukup. 20-80 principle, Pareto principle kan. Cari yang 20% yang rajin, yang lain tu dia tak berapa ni pun tak apa. Tak menjejaskan kita. So focus on the 20. So macam mana pun itulah saya rasa banyak pengajaran dan sebagainya.
Dan satu lagi soalan orang tanya, apa saya nak buat? Kalau tanya apa nak buat tu, macam-macam boleh buat sebenarnya. Hari ni pun saya terima tiga phone call tanya pasal apa saya nak buat. Adalah termasuk di universiti dan sebagainya. Tapi saya kata tunggulah dulu. Tapi walaupun pada saya kita tidak boleh break di the momentum, mungkinlah sebab sekurang-kurangnya saya masih lagi aktif dalam persatuan ataupun dalam Malaysian Society Animal Production, dan saya pun nak kempen sini, jadilah ahli. Sebab apa? Salah satu aspek yang perlu kita tingkatkan adalah penglibatan dalam NGO ataupun dalam persatuan. Sebab ianya mengukur acceptance kita dengan kita punya peers ataupun dengan kita punya rakan yang ni. Kalau kita tak masuk, kita tak tahu sama ada kita ni diterima ataupun tidak oleh kumpulan kita sendiri. Jadi elok kita aktif dalam dalam persatuan seperti itu, supaya ianya juga memberi kebaikan pada diri kita. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah pada mereka yang telah pun naik pangkat tadi, dan saya pun rasa excited sebabnya saya rasa di saat ini akhir baru kita nampak dengan jelas siapa yang akan menyambung perkhidmatan dalam jabatan ini. Dan Datuk pun saya rasa relief lah, sebab saya tahu Datuk pun sendiri tak dapat nak cuti, sekarang pun bolehlah cuti sebab dah ada yang membantu. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Datuk Azmi dan juga rakan-rakan kerana membantu saya dalam menjalankan tugas. Saya juga ingin mohon maaf pada semua jika ada kekerasan bahasa ataupun perbuatan yang tidak saya sengajakan yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf.